Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Nama saya Nurul Akilah binti Muhammad Fazil, nombor matrik 048287. Saya dari Diploma Pentadbiran Islam semester 6. Pada hari ini, saya ingin menerangkan salah satu subtopik daripada subjek yang saya pelajari, iaitu SYA 20803 Undang-Undang Pentadbiran Hukum Islam di Malaysia. Subjek ini telah dibimbing penuh oleh Ustazah Dr. Zurita binti Muhammad Yusof. Pada hari ini, saya ingin menerangkan tajuk Etika Hakim Syar'i. Etika Hakim Syar'i. Kod etika ini hendaklah terpakai kepada seseorang hakim syar'i sepanjang tempoh perkhidmatannya. Pelanggaran mana-mana peruntukan kod etika ini boleh menjadi suatu alasan bagi tindakan diambil di bawah peraturan-peraturan pegawai awam, berkelakuan dan tata tertib. Seterusnya, kita lihat pula kepada etika hakim syar'i terbahagi kepada dua. Yang pertama, etika di dalam mahkamah dan yang kedua, etika di luar mahkamah. Kita tengok dahulu etika di dalam mahkamah. Yang pertama, hakim syar'i mestilah melaksanakan keadilan mengikut hukum syarak. Yang kedua, menjalankan tugas mengikut hukum syarak dan memberi penghakiman berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Berdasarkan undang-undang berkaitan dengan kes yang dibicarakan. Seterusnya, hakim syar'i tidak berada dalam keadaan tidak tenang seumpama dalam keadaan marah, lapar, haus, mengantuk, letih dan tidak sihat. Hal ini kerana apabila seseorang hakim berada dalam keadaan yang tidak tenang, ianya takut mengganggu hakim dalam membuat sesuatu keputusan. Takut nanti hakim apabila dalam keadaan marah, dia buat keputusan yang tidak rasional. Sebab tu hakim kena dalam keadaan yang tenang. Seterusnya, hakim syar'i tidak boleh meninggalkan mahkamahnya pada waktu pejabat tanpa alasan yang munasabah atau tidak mendapat keizinan daripada ketua hakim syar'i. Hakim syar'i tidak boleh sesuka hati meninggalkan mahkamahnya tanpa keizinan daripada ketua hakim syar'i, melainkan ada hal-hal kecemasan yang perlu dihadiri. Seterusnya, memberi penghakiman dalam keadaan tenang. Seperti mana yang kita tengok di slide sebentar tadi, diberitahu bahawa hakim syar'i tidak boleh dalam keadaan tidak tenang sebab kita takut dia mengganggu konsentrasi hakim tersebut untuk membuat penghakimannya. Oleh sebab itulah hakim kena memberi penghakiman dia dalam keadaan yang tenang supaya penghakiman tersebut diberi secara rasional. Seterusnya, bersifat terbuka dan sabar semasa mendengar. Seterusnya, hakim syar'i mestilah tegas dan adil dan tidak dipengaruhi oleh keadaan atau orang yang hadir. Sebagai contoh yang boleh saya beri, sebagai contoh ada orang yang ternama, orang yang berpangkat datang ke mahkamah. Hakim syar'i tak boleh berpihak kepada orang yang berpangkat tinggi. Walaupun dia berpangkat tinggi, hakim syar'i perlu tegas dan adil dalam membuat keputusan. Tidak boleh pilih kasih untuk mana-mana pihak. Seterusnya, tidak membicarakan apa-apa kes di mana pihak yang terlibat itu ialah musuhnya atau orang lain yang berkemungkinan akan mempengaruhi tugas kehakimannya sebagai seorang hakim syar'i. Sebagai contoh, hakim syar'i ada seorang abang. Abangnya ada kes di mahkamah syariah. Dan hakim syar'i tersebut tidak boleh membicarakan kes abangnya sebab apa? Itu adalah orang yang berkemungkinan akan mempengaruhi tugas kehakimannya sebagai seorang hakim syar'i. Sebab apa? Nanti kita takut keputusan yang dibuat tu menjadi syak wasangka ataupun keputusan yang dibuat tu tidak adil. Seterusnya, memastikan perbicaraan di mahkamah dijalankan dengan teratur dan mengawal keadaan. Seterusnya, menggalakkan pihak-pihak menyelesaikan pertelingkahan mereka dan mencapai persetujuan secara seluruh sebelum dia memberi kehakiman.
Maksud di sini, hakim syar'i itu perlu menggalakkan pihak-pihak pihak di sebelah pendakwa syar'i, pihak di peguam bela, menyelesaikan pertelingkahan mereka dan mencapai satu persetujuan sebelum dia nak beri penghakimannya. Seterusnya, memberi layanan sama rata kepada pihak-pihak dan peguam. Dia tidak berpihak di pihak mana-mana. Dia layan sama rata. Dia adil. Seterusnya, mengadakan perbicaraan dalam mahkamah terbuka kecuali di dalam keadaan khas yang dibenarkan oleh undang-undang. Okey. Habis sudah untuk etika di dalam mahkamah, kita lihat pula etika di luar mahkamah. Yang pertama, tidak boleh berkelakuan dengan cara yang tidak jujur atau dengan sedemikian cara hingga memburukkan atau mencemarkan nama mahkamah syariah. Seseorang hakim syar'i perlulah menjaga nama baik seorang hakim syar'i dan juga menjaga nama baik mahkamah syariah supaya ia tidak dianggap yang tidak baik pada masyarakat. Seterusnya, hakim syar'i tidak boleh membelakangkan tugas kehakimannya demi kepentingan persendiriannya. Hal ini kerana hakim syar'i tak boleh membelakangkan tugas kehakimannya demi kepentingan persendiriannya. Sebab apa? Hakim syar'i ini mempunyai pangkat yang tinggi. Dia tak boleh belakangkan tugas kehakimannya demi sesuatu yang dia nak buat untuk diri dia sendiri. Seterusnya, hakim syar'i tidak boleh bergaul bebas dengan orang ramai dengan cara yang boleh menimbulkan syarak. Hakim syar'i ni dia tak boleh bergaul bebas sebab dia seorang hakim syar'i yang membicarakan kes dan memberi penghakiman. Dia tak boleh bergaul bebas dengan orang ramai sebab nanti boleh menimbulkan syak. Seterusnya, tidak boleh menerima apa-apa hadiah dengan apa-apa cara berkaitan dengan pelaksanaan tugas kehakimannya. Andai kata ada perbicaraan sesuatu kes. Contohnya daripada sebelah pihak defendant memberi dia hadiah. Dia tak boleh menerima hadiah tersebut. Sebab apa? Takut hadiah tersebut tu macam pihak tersebut memberi rasuah kepada hakim syar'i. Dia tak boleh menerima sebab takut nanti ada syak wasangka. Seterusnya, tidak meminjam wang daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepada mana-mana peminjam. Seterusnya, tidak mengambil bahagian dalam aktiviti parti politik. Seterusnya, tidak mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana syarikat atau individu tanpa diberi keizinan atau kebenaran nyata oleh ketua hakim syar'i. Bermaksud di sini dia tak boleh nak buat sesuatu kerja yang lain selain daripada hakim syar'i, melainkan dia memang dah dapat keizinan daripada ketua hakim syar'i itu sendiri. Seterusnya, tidak boleh memberi pendapat mengenai sesuatu perkara atau keadaan yang ianya sedang dibicarakan. Apabila dalam mahkamah sesuatu kes dibicarakan, hakim syar'i dia tak boleh bercakap, maksudnya dia tak boleh beri pendapat. Contoh dia tak boleh bercakap pihak ni betul, pihak ni nenek. Dia tak boleh memberi pendapat sebab apa? Takut nanti sesuatu pendapat tersebut dipakai untuk dipakai oleh pihak yang berada di mahkamah sebagai hujahnya sebab takut nanti ada ketidakadilan di situ. Sampai di situ sahaja mengenai etika hakim syar'i. Semoga semuanya mendapat manfaat daripada slide yang saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.